محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersambung kembali pengajian kitab kita, masih lagi dalam perbincangan pembahagian riba di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. InsyaAllah malam ini kita akan sambung formula yang kedua, masih lagi dalam pembahagian riba dalam jual beli ataupun dalam sistem perniagaan Islam. Jadi tuan-puan, dalam bahasa spesifik dia panggil jual beli, secara umum dia panggil perniagaan dalam Islam. Jadi dalam perniagaan Islam ini, topik yang paling dia panggil induknya ialah jual beli. Kerana itu asas dalam sistem perniagaan, dalam sistem ekonomi. Dan jual beli merupakan induk ataupun umul muamalah. Dia panggil induk yang menjadi dasar dalam sistem perniagaan ataupun sistem ekonomi dalam Islam. Jadi dalam perniagaan ini ataupun dalam jual beli ini dia ada berlakunya tiga jenis riba. Tiga jenis riba yang perlu kita elakkan. Yang pertama yang telah kita bincang iaitu formula yang pertama. Dia riba dan jual beli ini ada tiga saja. Mudah untuk kita tengok praktis dia, kita kena ingat formula supaya dia setiap dia punya transaksi atau praktis itu mudah untuk kita nilai yang mana riba fadli, yang mana riba liadi dan yang mana riba nasa'i. Baik. Sebelum kita sambung formula kedua, kita ulang balik formula pertama tuan-tuan. Formula pertama ini dia berlaku tiga jenis riba. Berisiko kalau tak kena gaya, tak jaga syarat, tiga jenis riba berlaku. Dan tiga jenis riba ini dia akan sebut kesimpulan sekejap lagi. Iaitu ada satu riba yang dosa besar dan dua riba lagi khilaf yang mengatakan dosa kecil. Pertamanya riba liadi, yang kedua pertama riba al-fadli, yang kedua riba liadi, dan yang ketiga riba nasa'i. Baik, apa dia formula dia? Formula dia sama item dan sama jenis item. Item antara penjual dan pembeli sama. Yang kedua pula jenis item sama. Maka dia berisiko boleh berlaku tiga riba. Mana item sama? Kalau dia item ada dua saja, mazhab Syafi'i, emas dan makanan. Kalau emas dengan emas, tukar emas dengan emas trade-in, emas lama dengan emas baru. Maka orang panggil emas dengan emas sama item, sama jenis. Jenis pun sama, brand sama, apa 919, 996, 916. Sama. Kalau sama item, sama jenis, dia boleh berlaku tiga riba. Riba pertama ni ialah pertukaran emas dengan emas itu tak sama kadar timbangan. Emas 100 gram, yang ni pula 90 gram saja. Dia tak sama. Kalau tak sama emas dengan emas ni, kita trade ni, emas lama ni 100 gram, contoh emas baru ni 90 gram saja, maka boleh berlaku tiga riba. Boleh berlaku satu riba. Riba apa dia? Ribal fadli. Kalau dengan sebab tak sama kadar timbangan, dia panggil riba, nama dia adalah fadli. Riba lebih. Apa yang lebih dia? Timbangan tak sama. Itu dia panggil ghaira ma'lumin tamathul fi mi'yari syar'i. Satu. Riba yang keduanya ialah riba liadi. Kalau emas sama emas, dia boleh berlaku juga riba liadi dengan sebab apa? Dengan sebab delay menyerah. Kita serah dulu emas lama, kadar sama dah. Emas lama 100 gram, emas baru 100 gram. Cuma kita nak tukar saja. Walaupun sama timbangan, boleh tukar. Tapi kena jaga syarat kedua, jangan berlaku riba liadi. Riba dengan sebab yad ni, mana apa yad? Iaitu lambat menyerah. Yad ni tangan, lambat menyerah. Maksud dia delay serah. Dia mesti serah dalam majlis.
Kalau sama timbangan 100 gram dengan 100 gram, brand mah pun sama, jenis mah pun sama, mesti serah dan dia serah. Tak berlaku riba. Dia trade, kita tolak emas lama kita, dia pun bagi emas baru. Tukar dengan emas baru. Tukar tu dipanggil jual beli. Okey. Riba nama dia ialah yadi. Dua riba. Ada riba yang ketiga, iaitu riba nasai, emas sama emas, timbangan dah sama. Boleh tak tukar? Boleh tukar dengan syarat jangan menyebut lafaz hutang. Dia tak dibenarkan berhutang. Jangan kita kata saya jual emas saya 100 gram dengan emas kamu 100 gram, petani saya bayar. Tak boleh. Kalau emas sama emas, brand yang sama, Islam tidak membenarkan untuk berhutang. Delay pun tak boleh, lagi berhutang. Berhutang tu delay juga. Cuma beza dua ni, kalau yadi tu delay, tak sebut hutang, tapi kalau nasai, dia sebut hutang dalam akad. Dua-dua tu sama, beza sikit je beza. Beza mana? Kalau yadi, dia tak sebut hutang, tapi memang dia lambat serah. Tu dia panggil riba yadi. Kalau riba nasak ni lambat juga. Kalau yadi, tangan dengan maksud lambat serah. Kalau nasak dengan maksud lambat apa? Dengan maksud lambat bayar, menyatakan hutang dalam akad. Saya jual emas saya 1 gram, harga dia dengan harga 100 gram emas kamu secara hutang. Tak boleh. Tapi kalau duit, kita akan belajar akan datang. Duit dengan emas, okey. Mazhab kita. Itu formula kedua. Baik, settle formula pertama. Formula kedua ni tuan-puan, ni kita nak bincang malam ni, dia dua riba saja berlaku. Kita dah faham formula pertama, mudah saja formula kedua. Sama. Riba. Formula kedua dia berlaku riba. Iaitu sama item, cuma jenis beza. Item emas ataupun perak. Item makanan, tapi jenis beza. Satunya beras, satunya gandum. Kalau satunya beras, satunya duit, itu lain. Itu formula ketiga. Maksud formula ketiga, tak sama item, tak sama jenis. Item pun tak sama dah. Penjual item lain, pembeli item lain, tak menjadi isu. Tak berlaku riba. Sebab satu duit, satu makanan. Tak jadi isu. Baik. Sebelum formula kedua tuan-tuan, kita habiskan dulu kesimpulan dia. Baik. Nombor 14. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Riba. Dia nak cerita kesimpulan ni, dia nak cerita hukum. Hukum riba. Dosa besar dan dosa kecil. Riba itu, yakni mengamalkan riba itu, akad riba itu, hukumnya haram. Termasuk di dalam kumpulan ataupun kategori dosa besar. Ni Nabi sebut apa? Nabi sebut la'anallahu akilar riba. La'anallahu akilar riba. Wa muwakkilahu wa syahidahu wa katibahu. 3 jenis golongan yang akan dilaknat, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Iaitu orang yang makan riba, orang yang menjadi wakil kepada saksi riba, orang yang menjadi wakil riba, dan orang yang menjadi saksi kepada riba. Wa katibahu ni maksud apa? Penulis. Juga terlibat. Tetapi maksud di sini dosa besar ini riba mana? Ribal fadli. Iaitu jual dengan harga yang lebih. Jual dengan harga yang lebih. Tukar menukar dengan tak sama timbangan. Ataupun tak sama kadar timbangan. Ataupun kadar sukatan. Dia kira kadar timbangan dengan kadar sukatan. Kadar timbangan dengan sukatan ini ikut piayawan Madinah. Dia kira hidup Madinah, tak ikut semasa. Kena tengok balik, refer balik panduan Madinah. Kalau berah, Nabi masa dia merintah Madinah, dia tak guna timbang, tak. Dia kena suka. Sampai bila-bila dia kena suka. Tapi hari ni kita timbang dah berah. Maka berah ni kalau timbang tak boleh tukar. Kena suka baru boleh tukar. Suka sama. Satu gantan, satu gantan. Satu cupak, satu cupak. Kalau nak tukar satu cupak berah kawan kita dengan berah kita satu cupak. Kalau nak tukar lah. Hari ni orang tak tukar dah tuan-tuan. Hari ni orang tukar duit dengan beras. Tak jadi isu lah. Sebab duit dengan beras, lain item. Yang kita nak bincang ni sama item. Pembeli dengan penjual ni makanan. Beras dengan beras. Kalau beras makanan. Jenis sama.
beras dengan beras jenis. Kalau beras dengan gandum, sama item tapi jenis lain. Satu gandum, satu beras. Itu dipanggil jenis. Yang kata ribal fadli itu dosa besar. Jual yang ditukar dengan harga yang lebih. Tukar dengan penukaran yang lebih antara dua item tadi. Lebih. Beras dengan beras. Lepas tu tadi tukar nasi dengan nasi. Hari ni jangan tukar beras dengan beras. Biasanya tukar air dengan air. Air tak berkenan. Kita tak minum, kawan kita order silap. Kita okey, kita kata tak apalah, aku boleh minum air kau. Mainlah kita tukar dua. Kalau dia sebut lepas tukar, jadi jual beli, jadi riba. Kenapa? Kerana jual beli itu dia panggil muqabalah, tukar. Bahasa Melayu panggil tukar. Bahasa Syarak dia panggil baik. Bahasa Melayu terjemahan dia panggil jual beli. Bahasa Syaraknya baik. Bahasa terjemahan bahasa Melayu dia panggil jual beli. Maknanya ialah tukar menukar. Batu orang Melayu dulu dia panggil tukar. Mai kita tukar kereta dengan kereta saya dengan kereta kamu. Maknanya mai kita jual beli. Mai kita aku nak jual kereta aku dengan kereta kau. Tu nak tukar. Nasi kalau kita tersilap jangan tukar dengan kawan kita. Dia tak boleh tukar je. Hebah boleh. Dia tak benar tukar. Tidak dibenarkan berlaku penukaran ataupun berlaku perpindahan milik melalui transaksi tukar. Tapi kalaulah term lain, kita boleh tak menjadi isu. Contohnya kita tak tukar, kita hebah. Aku hebah nasi aku, tersilap, kau hebah nasi kau. Asalnya nak tukar, tapi boleh untuk mengelakkan daripada berlakunya riba, maka dia kena pilih solusi yang tidak berlaku riba. Itu dia akan ajar dalam muka surat sebelah. Ataupun ribal fadli juga, beri pinjam dengan ada bunga. Beri pinjam ni beri hutang. Kita akan bincang akan datang. Topik terakhir riba, kita akan bincang riba hutang. Berhutang ada interest. Itu juga dosa besar termasuk ribal fadli. Kenapa? Kerana berhutang 10k, dia charge bayaran 12k, 13k, 15k. Itu dosa besar. Semata-mata akad itu dosa besar. Adapun ribal yadi, dua riba lagi. Ribal yadi dan ribal nasa'i termasuk dalam golongan dosa kecil. Ini khilaf lah. Disebut di dalam rujukan dia dalam kitab mana? Ujirmi juzu yang ketiga, muka surat 14. Ini rujukan yang terkenal ataupun antara kandungan ataupun modul kitab yang terkenal dalam mazhab kita. Salah satu kitab yang top. Baik. Daripada kenyataan yang tersebut, nyatalah kesimpulan dia sebelum masuk formula kedua, jika jualan barang-barang itu daripada satu jenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak atau gandum dengan gandum, disyaratkan mahu ada 3 perkara baru sah dan tidak jadi riba. Kena ada 3. Boleh tukar, cuma kena jaga 3 syarat. Tak jaga 3 syarat, dia berisiko berlaku riba. Syarat pertama apa dia? Sama banyak sukatan atau sama berat timbangan. Dia dua dia, piayawan berat dan timbang. Berat dan cupok. Kadar timbangan dan kadar sukatan. Dua dia ambil kira. Kena sama banyak kadar timbangan dan juga kadar sukatan. Yang kedua, syarat kedua kena ada qabat. Qabat ni maknanya kena serah dalam majlis akad, tak boleh delay. Itu syarat yang kedua. Dan yang ketiganya adalah tunai, tak boleh hutang. Tunai, tak boleh menyatakan hutang. Dan tunai, apa dia tunai? Tidak bertangguh. Ini tidak boleh menyatakan lafaz tangguh ataupun lafaz hutang. Settle. Kita masuk formula kedua. Jika berlainan jenis tetapi bersamaan ilah. Ini formula kedua, iaitu formula dia sama item dan beza jenis. Item dia sama. Item makanan sama makanan. Kalau emas perak sama emas perak, tapi jenis dia lain. Emas dan perak. Penjual emas, pembeli perak boleh tukar emas dan perak. Dirham dan dinar boleh ditukar.
Tetapi ada syarat dia. Dia dua syarat saja. Gandum dengan beras boleh ditukar. Gandum dengan beras boleh ditukar. Air dengan nasi boleh ditukar. Walaupun tak sama, tapi kena jaga dua syarat, takut berlaku riba. Riba apa dia? Dia hanya mungkin kemungkinan atau berisiko berlaku dua riba saja. Pertamanya riba liadi, lambat serah, dan yang keduanya ialah riba nasa, berhutang, tak boleh berhutang. Mana contoh? Seperti jual emas dengan perak. Emas dengan perak satu item. Dia termasuk item nuqud. Nuqud ni maknanya emas perak. Tapi beza jenis. Satu perak, satu emas. Atau beras dengan gandum. Boleh tukar. Beras 10 gantan. Gandum 9 gantan. Boleh. Walaupun tak sama. Tak disyaratkan sama kalau item tak sama. Tetapi kena jaga dua syarat. Syarat apa? Mesti serah dalam majlis akad. Gandum kena serah dalam majlis akad. Beras kena serah dalam majlis akad. Contoh, aku jual gandum aku 9 gantan, harganya ialah 10 gantan beras. Selepas ijab kabul, terus kita serah. Ni 9 gantan gandum. Pembeli pun serah 10 gantan beras. Boleh. Kenapa? Kerana tak disyaratkan untuk sama apabila jenis berbeza. Tak syarat sama. Dia kena syarat apa? Dua. Pertamanya kena serah segera majlis akad. Yang kedua tak boleh hutang. Tak boleh kata saya jualah gandum saya dengan harga 9 gantan. Gandum saya 9 gantan dengan harga 10 gantan. Secara hutang. Tak boleh. Dia kena cash. Dia kena cash. Tu saja. Dua syarat saja. Sebab tu dulu tuan-tuan saya selalu sebut. Orang dulu ni dia berjual beli. Walaupun zaman, orang panggil parent, zaman ibu bapa kita. Bukan kata zaman belum penjajah tu dah. Dia orang masih guna, orang panggil apa? Sistem jual beli yang harganya bukan duit. Selepas era ni saja kita duk ingat, price ni kena duit. Dia price ni tuan-tuan, dalam bahasa akademik dipanggil samanun, harga. Harga ini tak disyaratkan duit, harta saja. Sebab tu dipanggil mu'awadatin maliyatin, muqabalatin ataupun mu'awadatin maliyatin, tukar harta dengan harta. Bukan tukar barang dengan duit. Ialah tukar barang dengan duit. Orang panggil jual beli juga sebab duit tu harta. Cuma umumnya dipanggil tukar harta dengan harta. Tukar gandum dengan duit. Tukar gandum dengan beras. Beras dipanggil harta, duit dipanggil harta. Orang panggil, kita belajar dalam sistem ekonomi dulu tuan-tuan, dia panggil apa? Dia panggil sistem barter. Sebenarnya barter itu merujuk pada apa? Merujuk pada muawadah, merujuk pada muqabalah. Muqabalah ni dalam bahasa Arab, barter ini ditranslate daripada bahasa Arab, iaitu bertukar barang dengan barang. Itulah dia jual beli yang sebenar, tukar barang dengan barang. Pada zaman dulu, zaman Jepun, lepas Jepun tu mak saya cerita, dia masa zaman dia ni jual beli dia bukan dengan duit saja, dengan barang. Telur biasanya jadi harganya lah telur itik. Dia nak tukar, dia perlu apa? Perlu kuih. Orang bawa jual kuih tu, tuan-puan junjung kuih ke rumah dulu. Duit tak ada, tapi dia ada barang lain. Tanya tokek ataupun tanya penjual, boleh dah saya nak bayar dengan telur itik? Penjual kata boleh. Dah dia redha. Innamal bai' antaradin. Jual beli ini berlaku pertukaran harta dengan harta di atas dasar redha. Apapun price itu, asalkan dia redha, boleh. Nak tanya dia. Kita tanya dia 4 biji ataupun 5 biji kuih ni berapa harga telur itik? Dia kata harga dia 2 biji telur itik. Maka 4 biji telur harganya ialah 2 biji telur itik. Kita hari ni duk main berapa harga dia? Satu ni 50 sen. Kita nampak 50 sen sajalah, nampak duit dah hari ni. Sebenarnya tak semestinya boleh tukar dengan duit, boleh ditukar dengan benda lain. Motor kita, nilai dia ialah sebiji kancing. Boleh? Tak berapa puluh K, tak sebiji kancing. Tak kancing macam mana? Kena detail lah. Kancing yang tahun berapa, spesifikasi macam mana, kena detail lah.
Tu dia mudah fahamnya. Nilai motor saya 5K. Mudah lah tu Pak. Nilai motor saya 5K. Saya nak jual 5K. Cuma tak apa, tak bagi duit 5K pun tak apa. Bagi menilai yang nilai dia 5K. Bagi kancil boleh, kancil buruk 5K nilai. Boleh? Sama je, kita tukar. Maknanya motor saya ni, Y suku lama ni, second hand ni, harga dia ialah kancil. Nilai kancil yang tahun 2010. Contoh je lah. Itu dia panggil tukar harta dengan harta, jual beli. Contoh, beras dengan gandum. Maka persyarat dia nak berlaku, jangan berlaku dua riba, dia mungkin untuk berlaku dua riba saja, disyaratkan mahu ada dua perkara sahaja. Kena syarat jaga dua benda. Barulah sah dan tidak jadi riba. Sah dan tak jadi riba. Apa dia syarat itu? Mahu ada qabah, ini serah dalam majlis. Tukar telur dengan kuih, kena, sebab dua ni item sama. Telur pun makanan, kuih pun makanan. Cuma dia beza jenis. Apabila beza jenis, kena jaga dua syarat. Syarat pertama, kena serah dalam majlis. Dia bagi telur, kita kena bagi kuih dalam majlis. Jangan delay. Jangan berpaling 2-3 minit, baru hantar balik telur. Tak boleh. Itu ribal fadli. Itu berlaku ribal yadi. Haram. Kenapa? Kerana riba. Ini riba dah jual beli. Riba dalam hutan, katakanlah. Ini panggil riba lebih. Riba lebih. Riba lebih pula. Riba yadi. Riba dengan sebab lambat serah dalam majlis akad. Dan yang kedua, syarat kedua, dan tunai. Kena tunai. Jangan nyatakan hutang. Jangan kata saya beli telur, kuih 4 biji. Dengan harga dia 2 biji telur itik. Secara hutang. Tak boleh. Tak boleh sebut secara hutang. Kena serah segera. Dan juga jangan sebut hutang. Kalau serah segera, yadi, nak elak daripada ribal yadi. Dan jangan sebut hutang. Kenapa? Kerana tidak dibenarkan oleh syarak. Nabi tak benarkan. Kalaulah berlakunya bersatu jenis dan juga bersatu item ataupun sama item dan berlainan jenis. Tidak mengapa. Tidak mengapa ni maksudnya tak menjadi riba. Boleh. Ada berlebihan. Kalaulah dua kita tukar gandum dengan beras, tak sama timbangan. Boleh. Telur 2, kuih 4, tak sama. Tak apa. Tak ditetapkan oleh syarak kena sama kalau item dia sama. Kalau item dia sama, jenis dia beza, tak perlu sama. Seperti jual 1 gram emas dengan 500 gram perak. Boleh. Tak sama pun okey. Tak menjadi riba. Atau 1 kilogram gandum dengan 1 kilogram setengah beras. Ni hari ni lah. Kalau ikut sukatan Madinah, gandum dengan beras disukat bukan ditimbang. Habis. Mudah saja. Dia punya formula kedua, simple sahaja. Sebab dia berlainan bersatu item tapi berlainan jenis. Jaga dua sahaja. Kita jaga dua sahaja. Makanan dengan makanan tapi kita nak tukar ni ialah jenis berbeza. Air nak tukar dengan buah. Air nak tukar dengan nasi. Boleh. Cuma kena jaga, kena serah segera dalam majlis dan juga jangan hutang. Dia berlainan boleh. Yang payahnya ialah sama. Kalau air dengan air, tak boleh tukar. Nescafe dengan air teh tarik. Kita tak minat nak tukar dengan kawan kita, tak boleh tukar. Kena hebah. Jalan dia ialah hebah. Ni saat aku hebah jalan, aku hebah air ni dan dia pun hebah. Tu dia panggil salin hebah menhebah. Hebah lain, jual beli lain. Cuma sama pada dasar atau prinsip. Dua-dua itulah prinsip pemilikan. Tapi dia panggil transaksi tu, nama tu berbeza walaupun prinsip sama. Habis ini yang mudah, yang orang keliru juga tuan-tuan. Yang ketiga, ni apa dia? Berlainan jenis dan berlainan item. Macam duit, kita beli duit, beli duit dengan emas. Ada orang tanya, boleh tak kita beli emas secara hutang? Dia kata bukan berlaku riba, emas secara hutang.
Ya, tapi kalau emas dengan emas tak boleh hutang. Kalau emas dengan perak tak boleh hutang. Sebab emas dengan emas sama item, sama jenis. Emas dengan perak sama item, berlainan jenis. Kedua-dua kena jaga. Tapi kalau emas dengan duit, emas ya item ribawi, tapi duit dalam mazhab Syafi'i qaul mu'tamad bukan item ribawi. Maka dia, sedangkan dia dua pihak ini kena sama item, baru boleh berlaku riba. Kalau satunya item yang lain, satunya item lain, tak sama item, tak berlaku apa-apa riba. Boleh jual beli duit atau boleh jual beli emas menggunakan duit secara hutang. Dia panggil jual beli hutang, bukan berhutang. Adapun jika berlainan jenis dan berlainan item, inilah tu item. Item lain, jenis pun lain. Mana dia? Seperti RM1 dengan beras. Ataupun RM1 dengan daging. Daging itu kan makanan. Beras itu kan makanan. Makanan item. Cuma duit bukan item ribawi. Boleh jual duit dengan emas, duit dengan beras, duit dengan kereta. Kita beli kereta secara berhutang, walaupun nilai tak sama dengan cash, tak menjadi riba. Kenapa? Kerana kita bukan beli kereta menggunakan akad hutan. Lain. Akad hutan kita akan belajar sekejap akan datang, bulan akan datang. Iaitu ribal qardi. Riba dengan sebab hutang. Berhutang 10K, dia bayar 12K. Itu ribal fadli. Ribal qardi termasuk dalam fadli. Tapi ada detail lah, syarat dia akan datang lah. Ini umum-umum dulu. Tapi ini kita beli kereta. Bukan buat pinjaman. Bukan buat hutangan. Bukan hutang dengan bank 10K, bayar 15K. Kemudian dapat duit, kita beli kereta secara cash. Bukan, itu lain. Sebab itulah tuan-puan akan datang kita belajar malam ni, belum lagi. Akan datang, cerita awal saja. Akan datang kita belajar dengan ribal qardi, kita akan cerita bagaimana praktis ribal qardi. Bagaimana cara riba, berlakunya riba hutang. Kita berhutang duit ataupun berhutang apapun, tak kisah. Hutang duit ke hutang apapun, disyaratkan dalam tu manfaat, berlaku riba hutang. Tapi ada satu lagi, nama dia lah jual beli hutang. Lain. Jual beli hutang yang berlaku riba apabila item sama. Macam emas tadi dengan emas. Kita nak jual beli emas dengan emas secara hutang, tak boleh. Jual beli emas dengan perak secara hutang, tak boleh. Kenapa? Kerana item ribawi. Tapi kalau jual beli kereta dengan duit secara hutang, tak menjadi riba. Kena akad lah. Cash kereta ini harga RM100,000. Kita beli secara insurans, bayar jual beli hutang selama 9 tahun bayar. Harga dia sudah tentulah. Oleh kerana akad jual beli hutang ni dia termasuk akad benefit, akad yang Allah sediakan untuk mengambil keuntungan, dia panggil akad berorientasikan keuntungan. Pihak bank boleh mengambil keuntungan, boleh ambil profit, bukan interest. Beza profit dengan interest, kalau dia tak akad mana-mana akad yang diperuntukkan dalam sistem muamalat, maka dipanggil riba secara konvensional, tidak ada akad. Itu dipanggil interest tu. Tapi kalau dia ada akad jelas, pilih mana-mana akad, biasanya kita akan ajarkan datang ada dua akad popular. Yang pertama ialah akad hutang. Dia panggil akad jual, akad hutang. Akad jual beli hutang. Itu pertama yang popular. Ada pihak bank guna akad yang kedua. Dia panggil aitak, iaitu akad sewa kemudian berakhir dengan jual beli. Itu yang kedua. Di akad hutang ni dia beli dengan pihak bank, dia beli secara cash dengan pihak syarikat, kemudian dia jual balik kepada kita secara hutang. Dia mengambil keuntungan 5,000, contoh 10,000 keuntungan dia ambil. Maka kita bayar. Adakah riba? Tidak riba. Kenapa? Kerana ada akad jual beli secara hutang. Itu beza profit dengan interest. Kata. Adapun jika berlainan jenis dan berlainan sebab, berlainan item,
seperti wang ringgit dengan beras atau daging atau sebagainya, tiadalah disyaratkan apa-apa, boleh berlebih, boleh bertangguh dan sebagainya, tak menjadi isu apa. Boleh lebih, tak sama pun tak apa, dan boleh delay pun tak apa, dan boleh sebutan pun tak apa. Sebab tu boleh akad jual beli hutang. Kenderaan boleh pilih jual beli hutang kalau tak mampu cash. Kalau mampu cash, baik beli cash lah. Harga berapa ni? 150k cash seketul. Lagi bagus, tak berhutang. Tapi dah kita tak mampu, bolehlah ada solusi dia, jual beli secara hutang. Itu pihak bank membantu kita, walaupun dia ambil keuntungan, kerana dia bukan badan, bukan entiti orang panggil kebajikan, tidak. Bank adalah entiti korporat, ia mengambil keuntungan. Itu kena faham. Nabi kata apa? Popular tuan hadis. Nabi kata wala tabi'az zahaba biz-zahabi. Ini hadis ulama rangkumkan ketiga riba itu hadis satu. Riwayat banyaklah. Nabi kata wala tabi'az zahaba biz-zahabi. Itu riba, item sama. Item sama, jenis sama, kena jaga 3 syarat. Nabi sebut apa? Wala tabi'az zahaba biz-zahabi, walal wariqa bil wariki, walal burra bil burri, walal sya'ira bis sya'iri, walal milha, walal burra bil birri, walal sya'ira bis sya'iri, walal milha bil milhi, illa sawa'an bisawa'in. Ini Nabi sebut, melainkan boleh tukar sawa'an bisawa'in, ainan bi'ainin, yadan biyadin. Lalu Nabi sebut ada 2 jenis riba lagi. Fa'iza hazihil asnaf, ataupun fa'iza hazil ikhtilaf, fabi'u kaifa syi'tum iza kana yadan biyadin. Nabi kata la tabi'az zahaba, tidak boleh jual emas dengan emas. La tabi'az zahaba. La di sini adalah cegahan yang haram, dosa besar. Jangan kamu tukar emas dengan emas, Nabi kata. Walal wariqa bil wariki, jangan kamu tukar perak dengan perak. Walal burra bil burri, jangan kamu tukar gandum dengan gandum. Dan yang keempat, jangan kamu tukar syair bil syair, jangan kamu tukar barli dengan barli, syair. Dan jangan kamu tukar tamar dengan tamar. Dan yang keenam, dia ada 6 ayat 6. 6 ni sebagai asas. Dan jangan kamu tukar garam dengan garam. Garam ni tuan-puan, dia termasuk apa? Ulama orang panggil qiyas. Garam ini Nabi nak sebut apa? Nabi nak sebut sebagai simbol kepada makanan ataupun orang panggil ubat-ubatan. Sebab tu ubat-ubatan juga tak boleh tukar, termasuk makanan. Nabi sebut garam dengan garam. Gula tu makanan. Garam ini untuk orang panggil ubat-ubatan. Tu. Ada 6 ini. Tapi bukan 6 saja item. Cuma 6 ini dasar. Itemnya 2 lah. 6 ini termasuk dalam 2, emas, perak dan juga makanan. Nabi sebut tamar, ya makanan. Nabi sebut beras, ya termasuk makanan. Nabi sebut barli, ya termasuk makanan. Lepas tu garam, itu ubat-ubatan. Tak boleh tukar. Nabi kata nak tukar juga boleh. Illa malaikan sawa'an bisawa'in. Kena sama kadar timbangan. Sawa, sama timbangan dan juga sukatan. Yang kedua Nabi kata yadan biyadin. Kena saling serah menyerah. Atau panggil yadan biyadin. Kena hulur dan hulur. Tak boleh delay. Kalaulah item sama dan juga orang panggil apa? Sama item dan sama jenis item. Fa'iza hazihil asnaf, apabila berlainan jenis. Ni, duit dengan kereta, duit dengan emas. Fa'iza hazihil asnaf, apabila berlainan jenis, berlainan item, fabi'u kaifa syi'tum. Jualah, Nabi kata, berdasarkan kamu nak macam mana. Tak sama pun tak apa, delay pun tak apa, sebut hutan pun tak apa. Itu fabi'u kaifa syi'tum. Tu, baik.
Last sekali tuan-tuan. Dia nak buat kesimpulan. Bulan depan kita akan masuk tajuk baru iaitu riba hutang. Riba hutang bulan depan. Kesimpulan dia buat, perkataan illah itu, illah ni item lah, item ribawi. Perkataan illah itu, sebab itu, maknanya sebab. Illah itu, maknanya sebab. Sebab berlaku riba. Bahasa kita dipanggil barangan riba. Item ribawi. Bukan semua item ribawi. Riba, item ribawi ni makanan dengan mas perak saja. Adapun yang popular kita gini tuan, itu ribal qardi, riba hutang. Yang kita duk tahunya, orang panggil apa? Berhutang bayar lebih, riba hutang. Orang panggil apa? Pinjam tu hutang lah. Pinjam bayar lebih, riba hutang. Itu satu riba daripada 4 riba. Yang payahnya adalah riba dalam perniagaan. Ini yang Saidina Umar sebut ni. Saidina Umar sebut apa? Saidina Umar apabila dia nak ambil khalifah, ambil jawatan khalifah daripada Saidina Abu Bakar, antara benda yang dia buat ialah dia melawat pasar raya yang terkenal zaman pemerintah Abu Bakar. Sebab zaman pemerintah Nabi, lebih 14 pasar raya terkenal dah ada, disambut oleh Abu Bakar. Pasar raya besar ketika itu. Tidak ada, dah habis dah. Asal Nabi ambil Madinah, pasar raya Yahudi. Pasar raya besar di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Maju ketika itu. Bukan orang Yahudi tak maju, bukan. Cuma panggil jahiliah itu, nisbah tidak ada akad muamalah. Itu saja panggil jahiliah. Ekonomi jahiliah dipanggil kalau bukan sejarah. Kenapa? Bukan kerana tak maju, tidak. Yahudi maju waktu itu. Nabi masuk buka Madinah, ketika itu ekonomi Yahudi dah orang panggil maju. Cumanya ialah nisbah mereka tidak menggunakan sistem yang diperuntukkan dalam perundangan Nabi. Sebab masa tu Nabi baru bawa sistem muamalah baru. Yang tak sama dengan orang panggil sistem jahiliah. Jadi ubah sistem saja. Daripada tukar yang tidak ada akad, Nabi offer ada akad jual beli. Jadi mula-mula Nabi dia tumpan pasar apabila dia buat Masjid Nabawi, maka sebelum Nabi create pasar di depan Masjid Nabawi, Nabi arahkan sahabat geng Muhajirin bergabung dengan Ansar, bergabung dengan orang Madinah yang offer Nabi, yang jemput Nabi, panggil Nabi ni. Mereka bergabung dua ni untuk Nabi ajar dan latih untuk berniaga di pasar Yahudi. Permulaannya platform masa tu pasar raya Yahudi menjadi platform awal kepada orang Muhajirin dan orang Ansar yang mereka bergabung tenaga untuk membangunkan ekonomi di Madinah. Apabila besar tuan-puan, akhirnya daripada pasar Yahudi, terpaksa Yahudi serah kepada Nabi. Ini strategi yang Nabi buat. Bermula dengan Nabi tumpan, arahkan sahabat tumpan pasar Yahudi, akhirnya Yahudi menyerahkan pasar itu untuk dihandle oleh sahabat Nabi. Ini adalah strategi-strategi yang kena belajar lain lah. Yang tu yang kita pun hari ni tak sempat. Ni asas ni pun tak sempat. Nak cerita tu pun ilmu. Walaupun kita tak sempat belajar, biar kita tahu. Ilmu kita. Ekonomi itu adalah ilmu kita yang Nabi rintis. Nak ceritanya cepatnya Nabi Nabi improve. Zaman dia merintah 10 tahun saja, lebih 14 pasaraya besar dia boleh buka. Kita ini Tesco lah tuan-tuan, mati dah. Tukar Lotus dah kan. Tukar lah. Dulu pasaraya ni dia ada brand dia ada nama. Tapi Nabi dia bukan nama Lotus, dia nama Tesco, tidak, dia nama tempat. Nama tempat itu. Ada Nabi buh nama pasaraya itu nama tempat. Ada Nabi buh nama apa panggil apa? Nama sahabat. Biasanya banyak nama tempat. Kita ni nama brand lah, brand dia lah, dia yang create. Baik. Dan diteruskan oleh Saidina Abu Bakar, pasaraya besar ni. Dan diteruskan oleh Saidina Umar. Cuma Saidina Umar ni apabila dia dilantik menjadi khalifah, dia ziarah pasar-pasar. Dia tengok bagaimana sistem ekonomi yang dijalankan oleh sahabat Nabi di pasar. Dan apabila dia masuk pasar, dia buat ucapan. Dan antara ucapan dia buat, dia warning kepada peniaga. Dia kata, ya ma'syar tujar, wahai peniaga-peniaga dalam pasar ini. La tabi'a fi suqina.
kalian jangan menjual di pasar kami. Dia owner, tuan-tuan, khalifah owner, kerajaan lah kata ketika tu. Dia yang create pasar itu. Sebab tu dia kuasa. Dia tak benarkan berniaga di pasar dia, melainkan man tafaqquh fiddin. Melainkan sesiapa yang faham sistem ekonomi Islam saja boleh berniaga di sini. Kalau tidak, illa melainkan dia kata, kalau kamu tak faham sistem ekonomi, melainkan kamu akan makan riba sama ada kamu sedar ataupun tidak. Sehingga ketika itu tuan-tuan barulah menyebabkan menjadi terpaksa peniaga kena guna sistem Islam walaupun dia Yahudi. Walaupun dia Yahudi, dia tumpan ekonomi pasar raya kita, pasar raya Islam, tetap dia kena guna sistem akad jual beli kita. Kena guna hutan secara kita, akad jual beli secara kita. Tu berkembangnya. Dan sistem ekonomi ni tuan-tuan untuk pengetahuan kita, sebab dia tidak ada dalam syllabus. Sebab tu saya suka untuk bersharing. Kerana tuan-tuan tak akan bertemu di dalam fakta-fakta sejarah. Kerana sejarah ini telah dihidden, telah disembunyikan fakta. Sebab kita era penjajah tuan-tuan, kita sejarah baru. Sejarah yang telah dipinda selepas penjajah. Sebab itulah pakar sejarah menyatakan tuan-tuan. Pakar sejarah menyatakan apa? Dia kata sesiapa yang berkuasa, mereka mampu mengubah sejarah. Tu. Mereka mampu mengubah sejarah. Dan ternyata buktinya tuan-tuan, sejarah ketamadunan Melayu telah diubah sejarahnya. Bangsa kita, generasi baru kita tak kenal bangsa Melayu yang hebat. Tamadun Melayu. Melayu ni tuan-tuan, dia bukan bangsa saja, tidak. Tapi dia tamadun Melayu. Bukti dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah, kalau bertemu dengan sejarah sebenar. Saya dulu minat sejarah. Minat sejarah di STPM, ambil sejarah, cuma degree tak ambil sejarah. Mengapa sejarah? Kronologi. Dia sejarah ni siapa minat, dia kenapa. Tapi mengaji sejarah dulu kan penjajah, Portugis apa semua, banyak dah lupa tarikh. Dulu kan kena ingat. Semua kena ingat tarikh-tarikh. Tapi at least tak ingat tarikh pun, tapi kronologi ingat, okey lah. Zaman keemasan pemerintahan Utsmaniyah Turki. Ketika tu tuan-puan, kerajaan Islam yang kontrol dunia ketika itu ialah kerajaan terakhir Khalifah Utsmaniyah di Turki. Tapi saya nak cerita, kehebatan bangsa kita Melayu, dia mengambil turun-temurun daripada zaman Nabi. Ekonomi zaman Nabi hebat, 14 pasar raya dia boleh buka besar, diturunkan zaman Khalifah dan diturunkan sampai zaman Utsmaniyah. Semua dikuasai oleh ekonomi, dikuasai oleh Islam. Pada waktu tu tuan-tuan, kerajaan ataupun kita panggil kerajaan Melaka ketika itu, yang belum Portugis masuk lagi, kerajaan Melaka ketika itu sebenarnya antara pelabuhan yang top selain daripada kerajaan Turki Utsmaniyah. Cuma dia berada di bawah kontrol kerajaan Turki. Walaupun dia ada raja, Sultan Mansur Shah ketika itu. Raja pasar ketika itu. Dia guna pasar. Nama panel dia. Kerajaan Mansur Shah ketika itu, dia tak nak memerintah sendiri, dia masih lagi berada dalam kawalan Khalifah Utsmaniyah di Turki ketika itu. Dan ahli sejarah mencatat tuan-tuan, ketika itu pelabuhan Selat Melaka pada abad yang ke-15, pada abad yang ke-16, popularnya, pesatnya sebelum Portugis ambil. Sejarah mencatatkan pelabuhan Selat Melaka, satu hari kapal masuk, keluar dan masuk lebih daripada 2,000 kapal. Dia antara pelabuhan yang termaju di dunia ketika itu. Salah satu daripada 4 pelabuhan termaju di dunia. Tapi Selat Melaka masih berada di bawah jajahan Khalifah Utsmaniyah. Raja ketika itu Mansur Shah, raja pasar ketika itu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca sejarah sebenar, ekonomi, dan ketika itu tuan-tuan, majoriti yang berdagang, dia berniaga di Melaka. Orang Melaka kita tahu. Ketika itulah abad 15 ni. Yang Melaka ni, abad ke-15. Ketika itu peniaga tuan-tuan, siapa peniaga?
Yang berniaga di pelabuhan Melaka terdiri daripada orang Melayu, bukan orang lain. Orang Cina ketika itu tidak ada lagi, India tidak ada lagi. Cuma ada Sin, orang Sin dan orang India yang datang berdagang daripada India. Yang datang berdagang daripada India ketika itu. Tapi majoritinya yang berniaga ketika itu tuan adalah orang Melayu. Sebab itu orang Melayu kita dia hebat di dalam perniagaan dan ekonomi. Mereka mewarisi orang panggil ekonomi yang yang dirintis oleh Nabi, Khalifah dan sampai kepada Turki Osmaniyah dan naik orang panggil Melaka. Melaka terkenal dulunya. Sebab itu tuan ahli sejarah mencatat kenapa Portugis minat untuk ambil alih Melaka. Faktor lain kita tak nak sebut. Faktor 3G, glory apa tak nak sebut. Tetapi kita nak sebut faktor ekonomi. Tak nak sebut faktor external faktor, internal faktor. Kita nak sebut adalah faktor ekonomi. Kenapa? Kerana kajian ketika itu, yang aset, yang nilai ekonomi yang tinggi ketika itu ialah kalau hari ini emas lah. Hari ini emas. Ketika itu adalah rampah ratus. Kita bunyi rampah ratus ala gapa. Bukan ala gapa orang jual tu. Bukan bambah tu. Bukan adabi. Bukan. Rempah ratus ketika itu sangat tinggi nilai dia. Selain daripada minyak. Waktu tu minyak tak lagi. Tak temu lagi. Biji timah apa tak ada lagi. Maksud tak apa ni apa? Tak ni lagi. Yang nampak dulunya ialah nilai rempah ratus ketika itu. Dan rempah ratus ini yang orang panggil apa? Orang Melayu ataupun di Melaka itu yang orang panggil ekspor keluar. Kenapa waktu itu rempah ratus sangat bernilai? Disebut oleh pakar sejarah dia ada 3 sebab. Pertamanya ialah sebab pertama kerana untuk orang panggil apa? Dia sebagai rempah ratus ini untuk dijadikan bahan pengawet yang popular. Bahan pengawet, tak ada sintetik lagi. Ini bahan pengawet natural, popular. Rempah ratus. Yang kedua dia ialah nilai dia tinggi ketika itu sebagai alat tukaran perdagangan. Nilai ketika itu tinggi. Selain daripada dia orang panggil apa tuan, dia punya bahan pengawet, yang ketiganya adalah rempah ratus dijadikan rawatan dalam orang panggil apa untuk ubat dalam rawatan. Itu rempah ratus sebab tu tinggi nilai dia. Dia orang panggil Portugis nampak ketika itu. Nak cerita tuan, hebat sejarah kita, hebat orang kita. Melayu kita ini hebat ketika itu, tapi kita tak nampak kehebatan. Dihidangkan sejarah. Sebab itulah pakar sejarah menyatakan tuan, kalau nak bunuh pokok ini, maka racunlah akarnya. Jangan tebas dia akan naik yang baru, dia akan naik yang baru. Tak boleh, racun akarnya. Dan kalaulah nak bunuh bangsa itu, racunlah sejarahnya. Pindalah sejarahnya. Tukarlah sejarahnya. Sehingga generasi selepas dipindah sejarah, mereka tak tahu di mana kekuatan mereka. Mereka tak reti nak berjuang. Mereka tak tahu tanah air itu milik mereka. Mereka katakan tanah air itu bukan milik kita, milik bersama. Milik bersama pula. Dia tak tahu sebenarnya. Dipindah sejarah. Ini betul pakar sejarah menyatakan. Kalaulah nak bunuh bangsa, racunlah sejarahnya. Pindahlah sejarahnya. Terbukti tuan-tuan. Selepas kita mengaji sejarah di sekolah, maka kita tahu siapa pemberontak sebenar. Siapa pejuang sebenar. Siapa petualang sebenar. Ulama-ulama yang menjadi pejuang sebenar, kita katakan dialah yang memberontak. Dialah petualang. Itu generasi anak-anak kita. Habis tu kesimpulan tuan-tuan, kita akan sambung bulan depan, iaitu perkataan ilah itu maknanya sebab ataupun item. Di sini sebab itu 2, pertama emas dan perak, keduanya makanan seperti gandum, kurma dan lain-lain itu. Kita akan detailkan bulan depan. Kita terus masuk bulan depan, iaitu ribal hutang. Riba hutang. Itulah kita ni tuan-tuan kata hebat tak hebat Islam ini. Ada modul perniagaan. Ni jual beli ni mana kullu mabrur, kullu bai'in mabrur. Nabi kata perniagaan yang mabrur. Ini modul yang kita belajar.
Itu yang kata dulu, orang dulu hebat. Tapi kita, bangsa kita rasa, apa nama ni panggil? Bangsa yang lemah. Duk wirid. Kita pun akui, memang bangsa kita lemah. Kalau meniaga bangsa kita ini, dia kata, tak boleh, tak pandai meniaga. Bila masa pula kita tak pandai meniaga. Duk naik bangsa lain pula pandai. Yang dulunya, yang memajukan Selat Melaka itulah orang kita. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.